Okey, kita terus pada example 1, convolution discrete. Kita nak fokus kepada convolution discrete. Macam saya bagi tahu sebelum ni, convolution discrete kita ada beberapa kaedah convolution discrete. Dan untuk kali ni saya nak fokus kepada 4 kaedah. Kita ada 4 kaedah. Okey. Jadi kita terus pergi pada soalan. Okey, ni contoh soalan convolution discrete. Okey. Consider an input xn and impulse response hn of a discrete time LTI system given by, okey, dia bagi dua signal xn dengan hn. Okey, mana kita nak tahu ini adalah discrete? Mana nak tahu? Ada siapa-siapa boleh beritahu tak? Mana tahu ni adalah discrete? Selain pada dia bagi tahu ni. Kalau kita tengok kepada equation, kita boleh tahu tak ini adalah discrete? Boleh tahu tak? Macam mana tahu? Dinesh. Dia huruf N dia. Apa dia punya? Dia huruf N dia tu maksud discrete. Okey, dia ada huruf xn, hn. Jadi dia ada huruf n, dia adalah discrete. Ini adalah menunjuk dia kan discrete. Jadi bila discrete, bila dia suruh buat convolution, kita kena buat convolution discrete. Convolution discrete dia lain dengan convolution integral, dia lain. Untuk yang continuous signal dia lain. Okey, jadi kali kepada soalan ni dia ada satu soalan dia pecah kepada 3. A, B, C. Ni contoh soalan yang berkaitan lah. Okey, contohnya A. Dia dah bagi dua signal, xn dengan hn. A, soalan pertama dia, sketch the impulse response hn and input xn. Okey, dia suruh sketch dulu. Jadi untuk soalan discrete ni, okey, kita perlu ada kaedah, ada method tu, kita perlu lukis graf dulu. Kita perlu lukis signal tu dulu. Okey, jadi soalan pertama, kalau soalan pertama ni dia suruh sketch dulu. Jadi nak tak nak memang kena sketch dulu lah. Sketch the impulse response hn and input xn. Okey. Jadi macam mana kita nak sketch? Okey, saya pergi pada baru. Okey, saya pergi pada kosong. Saya start pada kosong. Okey, kita ada sekejap. Okey, nampak Okey, soalan kita ada xn, Sn sama dengan 2 delta n tolak 2, okey, tambah 3 delta n tambah 1. Okey, lepas tu kita ada hn. Kalau boleh sama-sama lah tulis sama-sama. Kita tak boleh tengok je kat situ. Kena sama-sama buat. Sambil dengar, sambil buat. Baru dia cepat sikit masuk. Silap. 2 silap. Okey. Delta n tambah delta n tolak 1. Okey, tambah delta n tolak 2. Ni soalan Okey, soalan mula-mula dia suruh kita sketch. Okey, dia minta kita sketch. Jadi macam nak sketch? Yang ni chapter 1 balik Mungkin ada yang ingat, ada yang dah lupa. Tak apa, saya tunjuk sekali lagi. Nak sketch untuk discrete. Okey, mula sekali paksi lah. Paksi. Kita ada paksi. Okey. Paksi n. Sini adalah xn. Okey. Okey, first kita pergi yang xn dulu 2 delta n tolak 2. Delta n tolak 2. N tolak 2. Jadi bila tolak 2 macam chapter 1 hari tu pergi, dia sebelah kanan ke sebelah kiri? Kalau n tolak 2 dia berada sebelah kanan. Dia berada pada 2. Okey, jadi sini kosong. Sini 1, sini 2. Jadi dia berada pada 2. Dia punya amplitude ni amplitude dia 2. Okey, jadi 1 2. Jadi dia berada pada sini. Ni graf discrete. Okey, graf discrete. Boleh Okey, lepas tu 3 delta n tambah 1. Okey, tolak 2 dia berada sebelah kanan. Kalau tambah dia berada sebelah kiri. Dia berada pada negatif 1. Negatif 1 pada ketinggian dia 3. 3, sini 3. Okey. Ni 3. You all pakai pembaris lah, pakai pembaris.
Saya buat pakai freehand je ni. Okey, ni adalah graf untuk SN. Boleh? Ada soalan? Boleh buat? Boleh cik. Okey, next graf HN pula. Sama, kita lukis paksi. Kita ada N, kita ada HN. Okey, jadi positif N, maknanya dia N tambah kosong lah. N tambah kosong, dia berada pada kosong. Ketinggian dia 1. Okey. Ketinggian dia 1 ni. 1. Okey. Jadi dia kosong, dia 1. Jadi 1, 2, 3. Sinilah 1. Okey, lepas tu delta N tolak 1. Bila tolak 1, dia berada pada positif. Positif 1. Positif 1, iaitu ketinggian dia 1 juga. Ketinggian dia 1. Okey. Okey. Lepas tu delta N tolak 2, dia berada pada 2. 2. Ketinggian dia ni sini. Okay. Boleh. Ini adalah graf untuk HN. Okey, settle soalan A. Soalan A. Ada soalan kat sini? A. Boleh lukis sendiri. Okey. Kita patah balik pada soalan. Okey, patah balik soalan. Okey, soalan dia B. Compute the convolution yn equal xn convolute hn. Okey, kemudian dia suruh buat convolution. Ni formula standard lah untuk convolution. Yn sama dengan xn convolution hn. By, dia bagi ada 4 method kat sini. Dia suruh kita buat 4 method. Analytical method, graphical method, sum by column dengan sliding strip. Jadi 4 ni semua orang kena tahu. Okey, jadi kita akan pergi satu-satu. Kita akan buat satu-satu. Analytical macam mana, graphical macam mana, sum by column macam mana, sliding strip macam mana. Jadi 4 ni boleh bagi tahu. Kalau soalan tu dia tak bagi tahu nak guna kaedah apa, jadi you all semua bebas nak pakai kaedah mana. Nak pakai analytical ke, graphical ke, sum by column ke ataupun sliding strip. Tapi kalau soalan tu dia dah bagi tahu by using graphical method. Jadi tak boleh guna cara lain lah, kena guna kaedah graphical lah. Kalau disuruh buat graphical tak boleh kita nak buat analytical. Kenapa? Sebab saya lagi minat analytical. Tak boleh. Jadi nak tak nak semua orang kena tahu. Ni 4 kaedah ni kena tahu kena ingat 4 kaedah ni. Okey, saya pergi Okey, kita buat untuk yang pertama kita buat kepada analytical method. Kalau ikut dalam soalan ni dia dah bagi dah step by step dia macam mana. Cuma saya akan buat balik, kita akan buat sama-sama. Saya akan terangkan balik macam nak buat. Okey. Okey, saya pergi untuk soalan B. Okey, soalan B, dia suruh buat convolution. Dia suruh buat convolution. Okey, dia suruh buat convolution. Kita tahu formula convolution yn sama dengan sn convolution hn. Okey. Okey, ni graf. Okey, equation kita dah ada. Okey, macam mana step nak buat dia? Okey, ni formula yang kita pakai. Kita akan pakai formula ni. Okey, yang pertama sekali kita kena buat. Okey, step yang pertama ni kita akan buat, kita kena buat satu-satu. Okey, daripada formula ni kita kena buat satu. Okey, mula-mula sekali kita buat, kita masukkan nilai hn. Okey, kita masukkan nilai hn, iaitu kita salin balik xn convolution. Okey, kita masukkan nilai hn. Okey, hn kita adalah delta n tambah delta n tolak 1 tambah delta n tolak 2. Tutup kurungan. Okey, boleh? Okey, dah kita gantikan nilai hn ni. Nilai hn ni kita gantikan. Okey. Okey, lepas tu barulah kita ibarat dia darab masuk lah. Kalau guna kaedah matematik, kita darab masuk dia. Dia akan jadi Sn
convolution, dia buat satu-satu. Delta n, okay, tambah xn, convolution delta n tolak 1, okay, tambah xn, delta n tolak 2. Okay, boleh? Okay, ni kita dah masuk. Ibarat dia setiap satu ni kita dah masuk dia. Ni kita dah masuk dia. Okay, next. Okay, dah kita dah masuk ni. Okay, hasil daripada convolution ni, okay, dia akan jadi macam ni. Okay, dia akan jadi xn dengan convolution delta n, dia akan jadi xn. Okay, lepas tu xn convolution delta n tolak 1, dia akan jadi xn tolak 1. Okay, xn convolution delta n tolak 2, dia akan jadi xn tolak 2. Dia akan jadi macam ni. Maknanya ibarat dia delta ni kita buang. Dia akan jadi x dengan n tolak 1. X dengan n tolak 2. Dia akan jadi macam ni. Boleh? Ada soalan? Boleh faham? Ni analytical ni dia mudah lah. Kategori dia mudah. Dia senang. Yang susah sikit nanti graphical dia susah sikit. Tapi kalau compare dengan continuous lagi susah lah. Jadi dia senang. Okey, dah dapat sampai sini. Kita kena pecah dia kepada 3. Okay, kita pecah kepada 3. Iaitu ni A. Saya declare dia A. Yang ni saya declare dia B. Yang ni saya declare dia C. Okey. Okey. Kita pecah A, B dan C. A, B dan C. Okey. Jadi bila pecah A, B, C kita kena buat satu-satu. Ya. Okey, contoh. Kita kena pecahkan dia. XN ni apa dia? XN tolak 1 ni apa dia? XN tolak 2 apa dia? Okey, jadi saya mula saya buat A tu. Saya buat untuk A dulu Okey, A. XN. Okey, XN. Okey, XN dah ada dah nilai dia. Apa nilai XN? Nilai dia mula-mula sekali. Ni. Delta N 2 delta N tolak 2 tambah 3 delta N tambah 1. Jadi XN sama dengan, kita tulis baliklah. Okey, 2. 2 kan? Jap. Okey, XN 2 delta N tolak 2 tambah dengan 3 delta N tambah 1. Boleh? Okey. XN kita salin balik sebab XN ada. Yang kedua kita kena buat B pula. Okey, yang B kita ambil yang ni. XN tolak 1. Okey. Mana kita nak dapat XN tolak 1? Okey, kita dah ada XN. Okey, nilai XN ni kita kena tolakkan dengan 1. Contoh dia, okey, XN Okey, XN yang ada adalah 2 delta N tolak 2. Dan juga 3 delta N tambah 1. Sekarang bila XN tolak 1, nilai N tolak 2 ni kita kena tolak dengan 1. N tambah 1 ni kita kena tolak lagi dengan 1. Contoh dia, okay, kita salin balik 2 delta N tolak 2. Okey. Lepas tu, sebab sini tolak 1, jadi kat sini pun kita tolak 1. Tutup kurungan balik. Okey. Okey, lepas tu tambah 3 delta N tambah 1. Okey, lepas tu kita tolak lagi 1. Boleh? Jadi dah kita tolak, kita kena kira lah balik 2 delta N. Tolak 2 tolak 1, tolak 3. Betul Tambah 3 delta N. Tambah 1 tolak 1, N lah kan, kosong. Kan, tambah kosong. Jadi 3 delta N. Jadi pemudah dia 2 delta N tolak 3 tambah 3 delta N. Okey, ada soalan? C. Saya pergi pada C pula. C yang ni. Okey, C X N tolak 2.
Okey, sama macam tadi juga. Kalau tadi kita tolak 1, yang ni kita kena tolak 2. Kita salin yang xn atas ni. 2 delta n tolak 2. Okey. Jadi sebab dia tolak 2, kita kena tolak 2. Okey. Tambah 3 delta n tambah 1. Okey, tolak 2. Okey, lepas tu kita selesaikan dia lah. Okey, kita selesaikan dia. Jadi 2 delta n tolak 2, n tolak 2 tolak 2, n tolak 4. Tambah 3 delta n tambah 1 tolak 2, tolak 1. Betul ke? Betul ke? Okey, dah dapat sampai sini. Mana kat sini kita dapat untuk A, untuk B, untuk C. Okey. Jadi dah sampai sini kita kena ikut balik atas ni. Okey, atas ni. Yang atas ni dia A tambah B tambah C. A tambah B tambah C. Dia adalah YN. Ni YN ni. YN sama dengan A tambah B tambah C. SN tambah SN tolak 1 tambah SN tolak 2. Jadi kita kena susun balik. Kita susun balik. YN tadi. YN sama dengan A tambah B tambah C. Susun balik. A. A apa? A adalah 2 delta N tolak 2 tambah 3 delta N tambah 1. B. B ini 2 delta, saya pakai color lain. Okay, saya pakai color lain. Color biru. Nak bezakan dia. B. Mana? B. Okey, B 2 delta N tolak 3 tambah 3 delta N. Okey, tambah pula dengan okey, tambah dengan yang C. C 2 delta N tolak 4 tambah 3 delta N tolak 1. Okey, jadi kita ada A, B, C. Okey. Okey, dah ada ni, kita kena selesaikan. Okey, jadi kita selesaikan satu-satu. Okey. Yang mana N yang sama, kita boleh tolak. Okey, contoh dia. Okey, kita ambil yang N yang paling negatif lah, paling negatif. Contohnya ni, negatif 4. Saya ambil yang paling positif, paling positif. Saya start dengan paling positif. Paling positif adalah ni tambah 1 kan. Jadi kita susun 3 delta N tambah 1. Okey. Okey, yang ni dah settle. Okey, lepas tu kita cari N pula. Okey, kita susun balik. 3 delta N. Okey, ni pun dah. Okey, next kita pergi pada ni, tambah 3 delta N tolak 1. Okey, kemudian okey, N tolak 2 pula. Tambah 2 delta N tolak 2. Okey. Lepas tu ambil N tolak ni. 2 delta N tolak 3. Okey, settle. Tambah dengan 2 delta N tolak 4. Saya susun dulu. Kenapa kena susun? Sebab kita nak lukis graf. Okey, soalan yang C. Soalan C dia minta daripada graf ni, kita kena lukis graf dia. Okey, jadi saya ambil graf kat sini ya. Ni last step last step kita lukis graf dia. Saya lukis kat sini lah. Okey. Okey, jadi kat sini kita lukis paksi. Paksi N. Okey, sebab yang ni graf YN, jadi dia dah jadi graf yang barulah YN. Okey, mula-mula N tambah 1. N tambah 1 sebelah kiri. Dia daripada negatif 1. Okey. 1, 2, 3. Ketinggian dia 3. Jadi ni graf dia kat sini. Okey, lepas tu N. N ada pada kosong. Ketinggian dia 3 juga. Okey, kat 3 kat sini. Okey, yang seterusnya N tolak 1 berada pada positif 1. Okey, graf dia pun 3. Ketinggian dia 3 juga. Okey, seterusnya N tolak 2 berada pada 2. Ketinggian dia 2. Okey.
N tolak 3 berada pada 3. Ketinggian dia 2. Okey, seterusnya N tolak 4 berada pada 4. Ketinggian dia pun 2. Okey dah. Okey, jadi inilah settle convolution untuk discrete menggunakan kaedah analytical. Ni kaedah analytical ni semua ni. Semua ni adalah kaedah analytical method. Boleh? Ada soalan tak? Burhan faham? Ada cik. Ada cik. Ya. Syuhada faham? Boleh? InsyaAllah boleh cik. Ya. Lili Suryani? Boleh faham? Boleh cik. Boleh Okey. Next saya nak minta anda semua graphical dia lama sikit tau. Graphical method lama. Graphical saya akan terangkan untuk kelas yang seterusnya. Okey, cuma balik ni, bila habis kelas ni saya nak tengok masing-masing, saya nak minta anda semua tengok. Sekejap Saya buka soalan tu balik. Okey, jadi maksudnya kita dah settle. C saya dah settle. Analytical saya dah terangkan dah. Okey. Saya nak minta anda semua lepas ni tolong tengok dan study sum by column dan juga sliding strip. Yang ni dua ni senang. Dua ni sangat senang. Yang susah sikit graphical. Graphical saya akan terangkan pada kelas yang seterusnya. Untuk balik ni tolong tengok sum by column, balik ni pula. Inilah lepas habis kelas ni tengok sum by column dan juga sliding strip. Nanti kita akan buat dalam kelas. Kita akan tengok, saya akan test dalam kelas macam semalam saya buat lah. Boleh? Lepas tu soalan kedua ni pun cuba buat untuk analytical, sum by column dan juga sliding strip. Dia memang dah ada saya dah bagi dah step ni. Tapi saya nak anda semua buat sendiri. Cuba fahamkan sendiri dulu. Nanti saya akan panggil dalam kelas tu, saya akan panggil tanpa menggunakan nota, tak boleh bawa nota kat depan. Okey? Macam soalan convolution integral saya bagi lagi bawa nota kat depan. Tapi kalau untuk discrete ni sebab dia senang, jadi tak perlu bawa nota kat depan. Kena sendiri kena faham, sendiri kena bila dah faham tu tak perlu pakai nota, terus buat kat depan je. Ada soalan? Tak ada. Amiruddin? Tak ada cik. Tak ada cik. Boleh? Senang ke? Zulmi? Cik. Okey Zulmi. Okey. Ya, dah mandi ke belum? Dah. Mirza? Cik. Faham tak? Faham. Ya. Yogeshwaran ada tak? Tak ada? Yogeshwaran? Tak ada Yogeshwaran? Hazim? Tak ada Hazim? Saya dalam bila kelas macam ni baru saya tahu siapa yang ada dalam kelas saya, siapa tak ada dalam kelas saya. Kan? Bila saya buat YouTube tu, yelah sebab isi Google Form tu, bila-bila masa you boleh isi kan. Jadi kehadiran saya update Jadi tolong tengoklah dekat SPMP masing-masing berapa jam dah tak datang Sebab Google, bila pakai Google Form tu, isi kehadiran tu, masing-masing boleh isi bila-bila masa. Jadi saya pun bagi kelonggaran kalau kat YouTube tu. Saya bagi je kelonggaran. Maknanya kalau tak ada tengok sekarang, boleh tengok petang. Mungkin you all boleh isi lah. Janji you all tengok benda tu. Sebab tu saya sediakan soalan-soalan dia lah. Tapi untuk kelas live ni saya kira ambil attendance waktu live ni lah. Sebab kita bukannya selalu saya buat live macam ni kan. Okey, ada soalan lain? Nazrul, okey Nazrul? Nazrul, okey? Kalau semua tak ada soalan, saya rasa untuk kelas kali ni sampai situ dululah. Okey? Okey, Encik.
So, boleh tak minta on webcam, tolong on webcam. Okeylah, kalau tak ada apa-apa sampai sini je. Kita jumpa next class lagi lah minggu depan. Minggu lepas cuti. Okey, selamat bercuti, hati-hati semua. Tapi tolong ulang kaji juga lepas cuti standby quiz. Sebab tak banyak ni, tinggal lebih kurang 1 kelas.